Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek bahasa Melayu yang bertajuk Keselamatan di Eskalator. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Keselamatan di Eskalator ini terdapat pada muka surat 58 dalam buku teks bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 3.3.1 mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendraft dan menghasilkan sebuah penulisan berformat iaitu karangan berita mengenai keselamatan di eskalator. Kedua, membaca dan mempersembahkan karya sastera dalam bentuk penulisan karangan format berita mengenai keselamatan di eskalator. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendraft dan menulis sebuah penulisan berformat iaitu karangan format berita mengenai keselamatan di eskalator. Kedua, murid berjaya membaca dan mempersembahkan karya sastera dalam bentuk penulisan karangan format berita mengenai keselamatan di eskalator. Baiklah murid-murid, mengapakah kita perlu berhati-hati sewaktu menggunakan eskalator? Ya, kita perlu berhati-hati semasa menggunakan eskalator supaya keselamatan pengguna terjamin. Kita lihat gambar yang pertama di situ, cikgu ambil daripada berita harian mengenai kaki budak tersepit eskalator. Perkara ini amat serius dan membahayakan kepada kanak-kanak. Dan kejadian tersebut melibatkan seorang kanak-kanak yang berusia 6 tahun. Pastinya kanak-kanak itu akan berasa sakit dan kemungkinan boleh menyebabkan kecacatan pada kakinya itu. Dan kita lihat gambar yang kedua iaitu yang di bahagian tengah lagi dahsyat, iaitu tangannya pula yang tercepit di eskalator. Dan yang terakhir di situ melibatkan perkara yang sangatlah berbahaya, kanak-kanak terjatuh dalam eskalator tersebut. Dan perkara ini amatlah merisaukan kepada sesiapa sahaja, terutamanya pengguna eskalator di mana-mana sahaja. Oleh itu, sebagai ibu bapa, perlulah mengawasi anak-anak semasa berada di pasaraya dan sebagai murid, janganlah bermain apabila berada di eskalator tersebut kerana boleh menyebabkan kemalangan seperti ini. Diharapkan murid-murid dapatlah menjaga diri dan berwaspada sewaktu menggunakan eskalator di mana-mana sahaja. Baiklah murid-murid, mari kita membaca dan menjelaskan format penulisan berita di sebelah ini. Untuk pengetahuan murid-murid, hari ini kita akan mempelajari cara-cara untuk menulis sebuah karangan berformat, iaitu karangan berita. Jadi di sini kita dapat lihat maklumat yang cikgu tunjukkan adanya maklumat mengenai format karangan berita yang bertajuk Keselamatan di Eskalator. Oleh itu, mari kita lihat satu persatu ya murid-murid. Yang pertama kita lihat A, iaitu tajuk. Dalam karangan format berita ini mestilah ada tajuk. Tajuk itu mestilah tulis di atas. Seterusnya yang B merujuk kepada nama tempat. Bagus. Nama tempat ini perlu ditulis dengan huruf besar ke semua
hurufnya di situ. Seperti murid-murid dapat lihat di situ, Johor Bahru. Seterusnya kita lihat C, iaitu tanda koma. Setelah murid menulis nama tempat, murid perlulah meletakkan tanda baca, iaitu tanda koma di sebelah itulah. Contohnya Johor Bahru adanya tanda koma. Seterusnya kita lihat dalam karangan format berita ini mestilah ada tarikh. Ya, tarikh mestilah penting ditulis selepas nama tempat dan koma tersebutlah, kan? Jadi mestilah ada tarikh, iaitu lihat di situ 15 Ogos. Dan kita lihat yang perkara I, iaitu tanda pisah. Tanda pisah ataupun tanda sempang itulah kita buat tanda tolak selepas kita tulis tarikh di situ. Dan yang F merupakan isu berita lah, maklumat yang perlu kita ingin tulis dalam karangan tersebut. Jadi di sini mari ikut cikgu untuk membaca maklumat yang sedia ada di situ ya. Johor Bahru, 15 Ogos. Pasaraya Hemat telah melancarkan kempen keselamatan di eskalator pada pagi tadi. Kempen ini adalah untuk memberikan kesedaran tentang pentingnya penggunaan eskalator secara selamat. Kempen ini dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishaq, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Ya, jadi di sini kita sudah pun membaca maklumat mengenai isu berita, iaitu tentang majlis perasmian ataupun pelancaran kempen keselamatan di eskalator yang dirasmikan oleh Encik Abdul Karim bin Ishaq yang merupakan Ketua Balai, iaitu Balai Bomba dan Penyelamat Johor Bahru. Dan kita lihat selepas pendahuluan yang dinyatakan di situ, mestilah kita menghuraikan isi dalam karangan berita ini. Dan kita lihat dalam maklumat yang cikgu tunjukkan ini adanya isi 1, isi 2, isi 3. Cukup tak? Cukuplah. Kita hanya memerlukan 3 isi ataupun 3 idea. Dan idea-idea ini perlu kita jelaskan dalam bentuk ayat lah. Dan apabila ayat-ayat itu sudah dihasilkan, maka kita akan jadikan dalam bentuk perenggan. Kita dapat lihat sebentar lagi ya untuk membincangkan isi-isi bagi membentuk sebuah perenggan dalam karangan format berita ini. Dan akhir sekali, jangan lupa ya, mesti ada penutup, iaitu perenggan yang terakhir. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami mengenai format karangan berita ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membina ayat bagi menghuraikan isi 1 yang dinyatakan dalam buku teks ini. Ayat-ayat ini akan digabungkan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Maksudnya, mari kita sama-sama untuk membina ayat menggunakan idea ataupun isi yang telah diberikan dalam buku teks ini. Dan apabila murid-murid sudah menyiapkan ayat-ayat ini perlulah dijadikan sebagai sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Oleh itu, mari kita lihat terus kepada isi yang dinyatakan di situ yang cikgu tunjukkan dengan tulisan yang berwarna merah. Jadi yang pertama merupakan tangga bergerak. Oleh itu kita lihat ayat ataupun huraiannya. Menurut beliau, eskalator ... yang menggunakan tenaga elektrik. Jadi murid perlulah lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan isi tadi, iaitu merupakan tangga bergerak. Seterusnya kita lihat
dibuat daripada besi, dan yang kedua mempunyai motor dan rantai. Oleh itu kita lihat ayat ataupun huraiannya berdasarkan isi tersebut. Eskalator ini ... yang kukuh dan ... agar memudahkan pergerakan tangga. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan isi yang cikgu nyatakan di situ kan. Dan kita lihat isi seterusnya, kemudahan awam, dan yang kedua keselesaan pergerakan. Oleh itu kita lihat ayat ataupun huraian yang sesuai di situ. Eskalator ini ialah ... yang digunakan oleh orang ramai bagi memastikan ... mereka di pasar raya. Jadi murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan isi yang disediakan yang berwarna merah itulah. Dan apabila murid sudah menyiapkan ayat-ayat ini, murid perlulah membentuk sebuah perenggan. Maksudnya murid tuliskan ayat-ayat ini dalam bentuk perenggan dalam penulisan nanti. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menghuraikan isi kedua yang dinyatakan dalam buku teks ini. Ayat-ayat ini akan digabungkan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, mari kita fokus terhadap isi dua pula. Dan kita lihat maklumat isi yang terdapat di sini iaitu mematuhi panduan penggunaan. Kita lihat contoh ayat ataupun huraian yang sesuai untuk menjelaskan isi tersebut. Pengguna mestilah mematuhi panduan ... eskalator agar selamat digunakannya. Seterusnya, kita lihat mematuhi garisan sempadan tangga. Jadi kita lihat ayat ataupun huraiannya. Untuk menghuraikan isi tersebut, pengguna juga hendaklah mematuhi garisan ... untuk mengelakkan kaki tercepit di eskalator. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan isi yang cikgu berikan itu. Dan kita lihat maklumat ataupun isi yang terdapat di situ. Menggunakan eskalator dengan betulnya. Dan yang kedua, tidak merosakkannya. Kita lihat ayatnya untuk menjelaskan isi tersebut. Pastikan setiap pengguna menggunakan eskalator ... dan ... murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan isi yang cikgu berikan. Dan diharapkan murid-murid dapatlah menjadikan ayat-ayat ini dalam bentuk perenggan nanti dalam penulisan. Seterusnya, mari kita membina ayat bagi menghuraikan isi ketiga yang dinyatakan dalam buku teks ini. Ayat-ayat ini akan digabungkan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Oleh itu, mari kita membina ayat untuk menjelaskan dan menghuraikan isi yang ketiga ini. Oleh itu, kita lihat isi yang pertama yang terdapat dalam jadual itu yang cikgu sudah warnakan dengan warna merah. Yang pertama, disenggara mengikut jadual. Oleh itu, ayatnya, beliau juga mengingatkan bahawa menjadi tanggungjawab pemilik eskalator agar ... yang ditetapkan. Murid, lengkapkanlah ayat ini untuk menjelaskan isi tersebut. Seterusnya kita lihat isi yang kedua, jurutera yang bertauliah. Kita lihat ayatnya ataupun huraiannya. Pemilik eskalator perlu memastikan ... untuk menyelenggaranya. Murid lengkapkanlah ayat ini dengan menggunakan isi yang cikgu nyatakan di situ. Dan yang terakhir, isinya tiada anak tangga yang rosak. Yang kedua, suis kecemasan berfungsi dengan baiknya. Dan kita lihat contoh ayat
Untuk kita menghuraikan dan menjelaskan isi tersebut, lihat di situ, tujuannya adalah untuk memastikan ... dan ... agar tidak membahayakan pengguna. Murid lengkapkanlah ayat ini ya dengan menggunakan isi-isi yang cikgu berikan di situ. Lengkapkan saja. Mudah tak? Sangatlah mudah. Kan? Oleh itu, apabila murid-murid sudah menyiapkan ayat-ayat ini ataupun sudah melengkapkan ayat-ayat ini, murid-murid perlulah menggabungkan ayat-ayat ini untuk membentuk sebuah apa? Sebuah perenggan untuk ditulis dalam penulisan nanti. Sekarang, mari kita membina ayat bagi menghuraikan isi perenggan penutup yang dinyatakan dalam buku teks ini. Ayat-ayat ini akan digabungkan menjadi sebuah perenggan dalam penulisan nanti. Baiklah murid-murid, sekarang kita sudah pun berada di penutup, iaitu penutup perenggan. Oleh itu, mari kita lihat isi yang perlu kita huraikan dalam perenggan penutup ini, iaitu harapan. Apakah harapan oleh pihak pegawai bomba tadi dalam perasmiannya? Oleh itu kita lihat ayat ataupun huraiannya. Akhir sekali, beliau berharap agar pengguna sentiasa berwaspada sewaktu menggunakan eskalator kerana malang tidak berbau. Itulah ayat yang sesuai ataupun boleh dijadikan contoh dalam ayat penutup. Dan kita boleh selitkan ataupun kita boleh gunakan peribahasa di situ, iaitu malang tidak berbau. Seterusnya kita lihat isi yang kedua. Hargai kemudahan. Kita lihat ayatnya bagi menjelaskan isi hargai kemudahan. Oleh itu, ... ini dengan sebaiknya untuk kegunaan bersama. Oleh itu, murid lengkapkanlah ayat ini ya dengan menggunakan isi yang cikgu sediakan di situ. Dan akhir sekali, guna secara berhemah. Ayatnya, gunakanlah ... demi keselesaan orang ramai. Jadi di sini murid lengkapkanlah ayat tersebut dengan menggunakan isi yang cikgu nyatakan di situ. Dan untuk pengetahuan murid-murid, ayat-ayat ini akan digabungkan menjadi sebuah perenggan. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami bahagian penutup perenggan bagi penulisan karangan format berita ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, tuliskan sebuah penulisan format berita dengan menggunakan ayat yang telah kamu bina tadi dalam slide aktiviti 2 tadi. Tuliskannya dalam buku penulisan. Maksudnya, tugasan ini murid perlu siapkan, perlu lakukan, iaitu menulis sebuah karangan format apa? Format berita. Ya, karangan ini bertajuk Keselamatan di Eskalator. Oleh itu, kita lihatlah satu persatu untuk memudahkan murid memahaminya. Kita lihat P1 merujuk kepada perenggan yang pertama, merujuk kepada pendahuluan. Oleh itu, kita lihat pendahuluan sudah pun disediakan dalam buku teks tadi. Kan? Jadi, murid perlulah menyalinnya semula dalam bahagian pendahuluan tersebut. Dan kita lihat P2 merujuk kepada perenggan yang keberapa? Kedua, pandai. Dan perenggan yang kedua ini kita hendak tulis macam mana? Kita hendak menulisnya dengan merujuk semula slide aktiviti 2 tadi, iaitu rujuklah isi yang pertama, isi 1. Kan murid sambunglah ayat-ayat ini untuk ditulis dalam bentuk perenggan. Seterusnya kita lihat P3. P3 merujuk pada perenggan ketiga. Jadi perenggan ketiga ini merujuk kepada isi yang keberapa? Isi yang kedua. Isi kedua ni kita boleh dapat di mana? Kita boleh dapat di
bahagian slide activity 2 tadi yang kita sudah bincangkan bina ayat tadi kan, menggunakan isi yang kedua. Rujuklah semula ayat tersebut dan murid sambunglah ayat-ayat ini untuk dijadikan sebagai sebuah perenggan. Dan kita lihat P4. P4 merujuk kepada perenggan yang keempat. Perenggan keempat ini membincangkan tentang apa? Ya, bagus. Tentang isi yang keberapa? Isi ketiga lah kan. Jadi kita rujuk di mana? Rujuklah semula slide activity 2 tadi kan. Kita sudah pun menjadikan isi-isi itu sebagai satu ayat yang lengkap. Dan ayat-ayat ini perlulah ditulis dalam bentuk perenggan. Inilah bahagiannya yang perlu murid tulis dalam bentuk perenggan. Dan yang terakhir di situ adalah P5. P5 merujuk kepada perenggan yang kelima sebagai membincangkan tentang apa? Penutup. Penutup tadi kita sudah pun membincangkannya dalam slide aktiviti 2 tadi. Dan diharapkanlah murid-murid perlulah menggunakan penanda wacana pada awal setiap perenggan. Jadi di situ cikgu sudah nyatakan antaranya, selain itu, di samping itu dan akhir sekali. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Pastikan tulisan dan juga ejaan kemas dan betul lah supaya cikgu kamu dapatlah menyemak penulisan format berita ini dengan lebih mudah. Diharapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.